Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Apa khabar semua? Jadi minggu lepas ada satu laporan telah terbit daripada Bank of America yang mengatakan bahawa Ford dan General Motors akan mengatasi Tesla menjelang 2025, dan katanya kejatuhan Tesla daripada penguasaan pasaran 70% merosot ke 11%, di mana Ford pula akan meningkat ke 15%. Begitu juga dengan General Motors. Jadi menurut si penulis laporan, katanya kejadian ini ataupun kejatuhan Tesla ini adalah diakibatkan keangkuhan Elon Musk, dan keangkuhannya dikatakan bukti keangkuhan tersebut ialah Tesla tidak mempunyai model yang banyak. Katanya Elon Musk sepatutnya telah mengambil peluang semasa 2-3 tahun ni, di mana ramai orang berebut-rebut nak melabur dalam Tesla. Sepatutnya dia telah mengambil peluang tersebut untuk menghasilkan lebih banyak model lagi dan menghasilkan lebih banyak kilang lagi lah katanya. Katanya masa ini kos modal sangat murah untuk Tesla, tetapi Elon Musk telah tidak mengambil peluang tersebut. Dan daripada itu dia kata kesilapan ini akan menyebabkan Tesla jatuh dalam penguasaan pasaran. Ini satu analisis yang mungkin kita katakan menarik, kerana betul lah memang masa sekarang ni kos untuk modal Tesla adalah sangat murah, kerana ramai orang berebut-rebut nak memasuki Tesla untuk menjadi pelabur dalam Tesla. Dan dengan track record Tesla sekarang ni, dengan kekuatan keuangannya, memang mudah untuk Tesla mendapatkan modal. Tapi inilah satu perspektif daripada orang duit lah, maksudnya daripada perspektif seorang banker. Yang agak pelik jugalah, kerana mungkin kepada seorang banker seperti dia ni, dia katakan semua yang perlu hanyalah wang, dan itulah sumber yang perlu. Selagi ada wang, apa pun boleh buat. Ada duit, semua boleh jadi, kata dia lah. Mungkinlah itu dia punya attitude lah. Tapi sebenarnya dalam dunia yang sebenar ni, duit tidak menjanjikan kejayaan, kerana kita memerlukan keupayaan manusia. Jadi kebolehan dan keupayaan manusia juga penting. Dan skill ialah sesuatu yang memang menjadi satu kekangan yang besar kepada Tesla. Itu sudah diakui oleh Tesla sendiri beberapa kali, di mana mereka berkata mereka sedang bergelut dengan mencari kepakaran, kejuruteraan dan sebagainya, dan juga mereka tidak mempunyai cukup kejuruteraan untuk menghasilkan model baru, kerana mereka sedang fokus dalam penghasilan pembukaan kilang baru mereka di Austin dan juga di Berlin. Dan satu lagi yang menarik sebenarnya dalam industri auto elektrik ni, memanglah betul kalau kita katakan Tesla hanya mempunyai 2 model. Macam mana dia nak lawan dengan syarikat macam GM, Ford, Toyota, Volkswagen yang ada berpuluh-puluh model setiap satunya. Kerana setiap model tu menandakan satu segmen pasaran lah kan, yang agak cukup menguntungkan untuk mereka ada model di situ. Jawapannya mudah dan juga mungkin tak begitu mudah, iaitu sebenarnya dalam industri auto elektrik sekarang, kekangan utama bukanlah permintaan, tapi ialah bekalan. Lebih tepat lagi, kekangan utama ialah bekalan bahan mentah untuk bateri. Jadi kalau kita tengok laporan Tesla tahun 2021, mereka sendiri agak terkejut dengan kadar peningkatan permintaan untuk kenderaan elektrik, di mana mereka merasakan kadar tersebut, walaupun mereka ialah syarikat yang paling gung-ho ataupun bullish ataupun paling bersemangat tentang kereta elektrik dan mahukan perkembangan itu berlaku dengan cepat. Mereka terkejut dengan kadar peningkatan permintaan pada tahun 2021, sehingga terdapat pelbagai masalah bekalan lah, di mana mereka terpaksa menjanjikan penghantaran selewat 10-11 bulan selepas tempahan diterima. Jadi long waiting list ni memang orang kata bagus lah untuk syarikat, tapi sebenarnya masalah juga, sebab kita takut dalam tempoh tersebut orang akan berubah fikiran, terdapat produk-produk lain dalam pasaran lah. So kalau syarikat yang healthy tu mungkin dalam 6 bulan, 9 bulan, demand cantik lah, dia boleh ramp up dan meet demand. Tapi realitinya sekarang ialah bekalan bahan mentah adalah berkurangan. Jadi dalam satu interview dengan Getting Stone, Elon Musk berkata sekarang ni kekangan utama ialah bekalan lithium lah, ataupun lebih tepat lagi bekalan lithium yang telah diperhalusi ataupun refined lithium. Jadi lithium untuk kereta ni yang digunakan adalah lithium hydroxide lah, yang kena cukup tulen ataupun pure, kerana kalau ada impurity dalam bateri, dalam bahan tersebut, setelah dimasukkan ke dalam bateri,
ia akan menyebabkan pelbagai masalah lah. Bateri itu tidak mempunyai kualiti, tidak boleh tahan lama, tidak menerima charge yang tinggi, dan berbagai-bagai masalah. Jadi katanya mereka sekarang sedang memikirkan sehingga ke tahap memasuki dunia perlombongan untuk menghasilkan lithium. Itulah tahap kritikalnya di bekalan lithium dunia sekarang ni. Jadi kenapa kita kena sibuk dengan cerita bekalan lithium ni? Sebab kalau tanpa lithium, macam mana kita nak hasilkan kereta elektrik tersebut? Jadi bekalan lithium tu memang satu komponen yang sangat kritikal dalam penghasilan kereta elektrik. Jadi buat masa ini, bukan kata you boleh buat sebanyak mana kereta you nak, tak boleh pun, bekalan tu tak ada. Jadi untuk syarikat macam Tesla, mereka sudah pun merancang sehingga ke 2030 mungkin sudah pun merancang untuk menghasilkan 20 juta kereta by 2030. Itu Tesla punya unjuran lah, untuk menghasilkan kereta sebanyak 20 juta dalam tahun 2030. Dan tahun 2025 ni Tesla punya sasaran mungkin sekitar 5-6 juta kereta, disebabkan tahun ini mungkin 1,5 juta, tahun depan 3 juta, dan tahun 2024 dalam 5-6 juta kereta lah. Macam tu cara sasaran dia orang lah. Saya rasa maksimum dalam 7-8 juta kereta lah by 2025, before they move on to around 20 million in 2030. So katalah Tesla merancang nak membina lebih kurang 5 juta kereta pada tahun 2025. Adakah masuk akal bahawa Ford dan General Motors boleh mengatasi angka tersebut? Saya kira agak sukar sikit. Saya menyatakan 5 juta berdasarkan kepada kilang yang sedia ada, maksudnya tak ada kilang baru, iaitu di Shanghai dikatakan mungkin boleh menghasilkan, Shanghai saja mungkin boleh menghasilkan hampir 2 juta kereta. Kalau kita anggapkan Berlin dan Austin juga mempunyai kapasiti yang sama, mereka memerlukan masa untuk ramp up lah. Jadi kalau kata ramp up Berlin dengan Austin tu memerlukan masa katalah 2 tahun, 2 tahun setengah untuk full kapasiti yang katalah 2 tahun. So tahun 2023 dan 2024 dia akan cecah maksimum capacity lah. So dalam 2023-2024 akan ada katalah 1,5 juta, 1,5 juta campur dengan Fremont, ada dalam 5 juta kereta lah, 1,5 juta setiap kilang. Kita tak assume 2 juta lah, kita assume 1,5 juta. Okay, so that means dalam 2025 Tesla boleh menghasilkan 5 juta kereta, dan kita percaya dia orang pun memang dah ada kontrak-kontrak lithium yang tertentu untuk menghasilkan jumlah tersebut. Pasal itu sudah pun dalam perancangan mereka. Keyword dia lah sudah pun dalam perancangan mereka. Untuk Ford dan General Motors pula, mereka merancang sekitar dalam 2,5 hingga 3, untuk Ford lah 2,5 hingga 3 juta unit kereta pada tahun 2025 kereta elektrik. Lebih kurang sama juga angka untuk General Motors, tak silap kurang sikit lah untuk General Motors, antara 2 hingga 2,5 juta kereta elektrik by 2025. Jadi daripada perkiraan tersebut, saya tak nampak macam mana mereka boleh mengatasi jumlah jualan Tesla pun, kerana perancangan mereka berada di bawah tahap perancangan Tesla. So tak nampak mana dia nak dapat bekalan bateri tersebut, dan di mana mereka nak membina kereta tersebut, kerana dalam perancangan tersebut termaktub juga kapasiti penghilangan dan sebagainya. Malah Toyota juga merancang 3.5 juta kereta by 2035. So ini semua perancangan-perancangan yang 2025. So perancangan-perancangan yang lebih kurang sama. Semua orang merancang lebih kurang dalam macam itulah, angka-angka macam itulah. 3 juta, 2 juta setengah. Volkswagen pun sama, 3 juta setengah, 2 juta punya perancangan untuk tahun 2025. So di situ kita tak nampak macam mana dia orang ni boleh mengatasi angka bekalan Tesla, kerana mereka mungkin sukar untuk, kalau Tesla yang sudah merancang pun merasakan mereka mungkin sukar untuk mendapat bekalan lithium going forward. So kita tak tahu macam mana syarikat-syarikat lain ni berasa dia orang boleh buat. Kalau dia orang tidak merancang, sudah tentu mereka tidak mempunyai bekalan lithium yang sedialah untuk menghasilkan kereta tersebut. Okey, awak setuju ke tak setuju dengan saya punya pendapat ni? Kalau setuju tekan butang like, tak setuju pun tekan bila butang like dan kongsi dengan kawan-kawan, dan tolong share sikit, tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng untuk dapat maklumat terkini bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu berkhidmat, kita jumpa lagi insya-Allah.